بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang pertama dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, satu surah yang wajib yang kita baca di dalam tiap-tiap rakaat di dalam solat kita, merupakan rukun qauli yang wajib. Wajib kita ketahui surah Al-Fatihah itu bermula daripada ayat pertamanya basmalah sehingga ayat yang terakhir di ayat yang ke-7 waladhdallin. Wajib kita ketahui di dalam solat kita setiap huruf yang kita sebut, sama ada huruf sin ataupun huruf sad ataupun mana-mana huruf di dalam Al-Fatihah itu wajib kita tahu sebutan huruf, barulah dikira sah Fatihah. Seandainya kita sebut dalam keadaan kita tak mengetahui huruf yang kita sebut dengan seperti mana adat biasa kita menyebut, sedangkan kita tidak tahu apakah huruf yang kita sebut dalam surah Al-Fatihah itu, maka tidak sah Fatihah. Maka kalau tidak sah Fatihah, maka sembahyang pun tak sah. Baik, kita tengok sikit makna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah bagi segala makhluknya, sama ada Islam ataupun yang beriman ataupun tidak beriman, sama ada fasik ataupun munafik ataupun kafir. Sifat Rahman Allah meliputi semua makhluk di dunia. Manakala Ar-Rahim, sifat penyayang Allah khusus buat orang-orang mukmin yang beriman di akhirat. Tidak ada lagi di akhirat sifat Ar-Rahim ni kepada lain daripada orang-orang yang beriman. Maka di dunia ini semua makhluk, sama ada dia kufur
ataupun dia beriman, ataupun taat, ataupun engkar, semuanya meliputi rahmat ataupun dengan sifat rahman Allah ini. Manakala di akhirat tidak ada sifat rahim lagi pada mereka-mereka yang kufur, sama ada yang fasiknya ataupun munafik, apatah lagi orang kafir. Jadi di akhirat sifat rahim Allah hanya khusus buat mereka yang beriman, yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji, apa juga jenis pujian, sama ada kita memuji sesama makhluk, ataupun kita memuji Allah, ataupun Allah memuji kita, ataupun Allah memuji zat dia, dan apa juga bentuk pujian kita sesama makhluk ke, ataupun apa juga bentuk pujian, semuanya lillahi, semuanya tertentu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu apabila ada orang memuji kita, maka pujian itu kita kembalikan kepada Allah yang sepatutnya dipuji, sedangkan kita diberi nikmat. Kita tidak layak dipuji pada hakikat. Pada hakikatnya yang memberi nikmat tu yang layak dipuji, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, iaitu Rabbil Alamin, Tuhan yang memiliki, yang menguasai, yang menjadikan sekalian alam. Dialah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain. Yang lain atas nama Tuhan semata-mata, tak boleh kita nisbahkan kepada yang lain. Tuhan lain, agama lain pun ada Tuhan. Perkataan-perkataan macam ni orang yang tak belajar akidah. Kalau orang yang mendalami akidah ataupun orang yang berpegang dengan akidah Islam, tidak ada Tuhan lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana kalimah syahadah yang kita sebut. Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah, pemurah bagi segala makhluknya, meliputi mukmin dan juga orang kafir. Ar-Rahim khusus buat orang-orang yang beriman di akhirat. Maliki Yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai, yang memerintah secara mutlak pada hari Yaumiddin, pada hari akhirat. Tidak ada lagi yang memiliki pada hari akhirat, sedangkan di dunia ada yang memiliki pada namanya. Ada rajanya, ada sultan, ada menteri dan lain-lain. Itu atas nama, diberi pangkat ataupun diberi kekuasaan buat sementara waktu di dunia untuk mengimarahkan dunia. Tetapi di akhirat semua kuasa-kuasa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memiliki kerajaan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka, akan engkau, na'budun, yang kami sembah, yang kami beribadat, yang kami solat, yang kami berpuasa dan sebagainya. Ibadat yang kita buat, ketaatan yang kita buat, akan engkau yang kami sembah. Wa iyyaka, akan engkau ya Allah, nasta'in, kami minta tolong. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam solat sekurang-kurangnya sepatutnya kita hadir dalam solat tu, bukan sekadar kita tahu apa sebutan huruf yang kita sebut dan surah Al-Fatihah tu, bahkan kita kena tadabbur sekurang-kurangnya. Kalau kita tidak dapat keseluruhannya, sekurang-kurangnya kita kena tadabbur ataupun mengetahui makna surah Al-Fatihah tu, setiap makna. Sekurang-kurangnya pada kalimah iyyaka na'budu, kita lintaskan di dalam hati kita ketika kita menyebut kalimah iyyaka na'budu, akan Kau ya Allah kami sembah dalam hati. Wa iyyaka nasta'in, akan Kau ya Allah yang kami minta tolong. Tidak ada tempat kami meminta tolong melainkan hanya kepada Engkau ya Allah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku sembah. Sekurang-kurangnya kalimah ni, ayat 5 ni tuan-tuan hadirkan dalam hati, buat permulaan. Tapi tuan usahakan untuk hadirkan segala makna surah Fatihah. Dan lebih baik lagi daripada mula kita takbir atau ihram sehingga kita bagi salam, kita boleh tadabbur segala makna, hayati segala makna tu, itu terlebih baik. Tapi buat permulaan ni Fatihah tu. Kalau Fatihah pun belum lagi, sekurang-kurangnya pada ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, bantulah kami ataupun berilah hidayah kepada kami, pertolongan kepada kami, siratal mustaqim, ke arah jalan yang lurus, jalan yang Allah radai, lain daripada jalan-jalan yang menuju pada neraka, lain daripada jalan-jalan yang sesat.
Kita minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'am, iaitu jalan yang lurus tu, iaitu jalan alladzina an'am, jalan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat padanya, iaitu iman. Mereka hidup dalam beriman kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan mereka mati pun dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan ganjarannya tidak ada lain melainkan syurga. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah telah bagi nikmat. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah masukkan kita seperti mana jalan-jalan yang Allah telah bantu mereka, orang-orang yang telah Allah bantu mereka duduk atas jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat pada mereka, ghairil maghdub, dan bukan jauhkan kita. Kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada maghdub, golongan yang Allah murka, seperti mana bangsa seperti mana kaum Bani Israel. Maghdub golongan yang Allah murka. Minta Allah Subhanahu wa taala jauh kita daripada jalan-jalan orang yang Allah murka, dan juga waladhdallin, dan juga golongan mereka-mereka yang Allah sesatkan, seperti mana Nasrani, orang Nasrani. Allah. Buka kita nomor bagi hati ke surat 55. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala Syahad Qarib bin Abdul Muttalib al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita menggunakan kitab penawar bagi hati, asas bagi ilmu tasawuf, yang dikarang, yang ditulis oleh al-alamah yang paling alim, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat akan ilmunya buat pengarang kitab ini, dan terlebih-lebih lagi kita yang belajar, yang mentelaah kitab. Mudah-mudahan Allah beri manfaat untuk kita dan juga dia sebagai pengarang kitab di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi bicarakan tentang bab jantung, ke surat 55. Seperti mana sebelum ni kita dah sebutkan berkaitan dengan masalah jantung ni. Jantung ni ataupun bab hati, yang seperti mana kita faham sebelum ni, hati seperti mana bukan yang kita faham hati. Sebenarnya qalbu di dalam bahasa Arab adalah jantung, bukannya hati. Kalau hati dalam bahasa Arab disebut kibdun, sedangkan qalbu dalam bahasa Arab ialah jantung. Kita dah faham selama ni hati, kita dah sebut hati yang duduk bawah belah kiri tuan, belah bawah ni, itu jantung yang duduk berdeguk tu, itu qalbu. Dalam anggota badan kita ni tidak ada yang berdeguk melainkan jantung. Lain semua hidup, fungsi, tapi tak berdeguk. Jantung ni Allah jadikan mula, Allah masukkan roh dalam badan kita, ketika kita dalam kandungan ibu kita, Allah masukkan roh, ketika itulah dia mula berdegup sehinggalah sekarang tak pernah berhenti berdegup. Satu hari kata ahli saintis kata berapa puluh ribu kali dia berdegup satu hari. Jadi tidak pernah berhenti berdegup melainkan pada ketika nanti saat yang Allah nak hentikan dia. Ketika itu barulah tercabut roh ataupun nyawa. Selagi mana ia berdegup, selagi itu kita masih hidup. Jadi hati seperti mana dalam ilmu tasawuf yang kita sebut hati itu sebenarnya bukan hati tetapi jantung. Ataupun dalam bahasa Melayu pun kita sebut qalbu ataupun qalbi, ataupun kulub ni jantung. Kalau dalam bahasa Inggeris pun kita sebut heart, jantung. Kalau dalam bahasa Inggeris hati disebut liver, betul. Liver. Lain juga. Sedangkan bahasa Melayu ni dah celaru. Sepatutnya hati di sini bukan hati tetapi qalbu ataupun jantung. Sebab tu pengarang kitab sebut tajuk ni jantung, dia tak sebut hati itu. Jadi dalam bahasa Melayu pun disebut qalbu ataupun qalbi. Jadi hati dalam bahasa Arab disebut kibdun. Fungsi dia pun lain.
Fungsi dia, salah satu dia banyak fungsi. Antara fungsi hati ni, antara fungsi dia nak menyahkan toksid yang masuk dalam badan kita, dia neutral kan. Itu antara fungsi hati. Manakala jantung ni pam darah, fungsi dia pam darah ke tempat-tempat, ke seluruh tubuh badan. Mengikut ulama tasawuf seperti mana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, qalbu, roh, akal dan nafsu ialah satu makna. Maknanya sama ada kita sebut qalbu ataupun roh ataupun akal ataupun nafsu, semuanya satu, tempat yang sama. Seperti mana kita faham akal, kalau dalam ilmu sains disebut akal kita di sini, sebenarnya dalam Quran Allah sebut akal kita bukan di situ. Akal kita di jantung kita, di jantung yang batin. Kita berfikir bukan di situ, kita berfikir bukan di kepala kita, kita berfikir di hati kita. Segala peralatan ataupun perkakas-perkakas yang batin ni Allah letak di situ, di kolbu yang batin. Maka di situlah tempat pandangan Allah. Situlah juga anggota yang utama dalam badan kita, sama ada zahir sekalipun. Jantung itu merupakan enjin yang paling utama. Kalau ada masalah pada jantung ni, maka seluruh badan kita pun akan turut sakit. Itu yang zahir. Yang batin pun ada tu anggota yang utama tu. Sebab jantung yang batin ni ataupun kolbu yang batin ni adalah tempat pandangan Allah, tempat berhubungnya kita dengan Allah, bercakapnya kita dengan Allah di situ. Atau benda yang sama, ataupun kolbu yang batin, ini merupakan tempat Allah Subhanahu Wa Taala letakkan perkakas yang batin, iaitu roh, akal dan nafsu. Kolbu ni ataupun kita sebut kolbu ni macam tempat bekas. Di situ, di kolbu tu Allah isi roh, di kolbu tu juga Allah isi akal, di kolbu tu juga Allah isi nafsu. Ada 7 tingkat nafsu tu, semuanya di situ lah. Bermula pada nafsu amarah yang paling bawah sekali, lawamah, mulhimah, radiyah, mardiyah, kan, kamilah, tu semua tu, yang nafsu yang 7 tu semua letak di situ. Dan lain-lainnya yang bersifat batin seperti sifat yang terpuji, sifat mahmudah, ataupun sifat-sifat yang keji, sifat mazmumah, lahir daripada 3 perkakas yang utama. Jadi semua perkara-perkara batin, sama ada sifat-sifat terpuji, sifat tawakal, sifat qanaah, sifat rendah diri dan lain-lain tu, semuanya duduk di situ, di jantung. Begitu juga sifat, kalau hati tu tak dibersihkan, maka yang duduk di situ sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat keji pun duduk di situ juga. Jadi merupakan tempat tu satu bekas, tak boleh masuk 2 bekas sekali. Sifat terpuji pun di situ, sifat yang keji pun di situ. Melainkan salah satu mesti dinyahkan, mesti dibersihkan. Maka itulah tujuannya kita belajar mendalami ilmu tasawuf, supaya kita dapat membersihkan hati, mengeluarkan sifat sifat keji, sifat-sifat yang keji ni, sifat-sifat jahat ni yang ada dalam hati kita. Kita bersihkan hati kita, kita masukkan sifat-sifat yang terpuji ataupun sifat-sifat mahmudah. Okay. Pendeknya qalbu dan roh dan nafas, tambah satu lagi akal. Qalbu, akal, roh dan nafsu. Nafas tu nafsu. Keempat-empat perkara tu satu makna, bukan ketiga, keempat. Pada salah suatu daripada segala makna yang keempat-empat, berkatakan dia oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian lazimkan ataupun wajibkan olehmu akan diri engkau tu, akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Wajib kita bersihkan hati kita, wajib kita bersihkan jantung kita ataupun kalbu kita ini daripada perkara-perkara ataupun sifat-sifat yang dikeji, ataupun sifat-sifat yang dicela, seperti takabur, sifat besar diri, sifat riya, sifat nak tunjuk kehebatan diri, dan menghiasinya dan lain-lain juga, dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Kita nak buang segala sifat-sifat yang keji ni, sifat-sifat yang dicela oleh syarak, oleh agama ni, yang dicela oleh Allah, dicela oleh Nabi ni. Kita nak buang segala sifat-sifat yang ada dalam hati, sifat jahat ni. Kita nak masukkan sifat-sifat yang puji, yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh syarak. Selagi mana ada penyakit hati, selagi itu Allah tak terima amal ibadat kita.
Sebab kalau selagi mana ada penyakit di dalam hati kita, seperti mana takbur, sifat besar diri, sifat riya, maka kita buat ibadat bukan kerana Allah, ada kerana lain kita buat ibadat. Kita sembahyang ada sebab lain, bukan kerana Allah. Bila kita periksa, kita cek, kita perhalusi amal ibadah kita ni, kalau betul-betul ni kita bukan buat kerana Allah. Kita datang surau, kalau selagi mana kita ada penyakit hati, selagi itu kita buat bukan kerana Allah. Bahaya penyakit, lebih bahaya daripada penyakit zuhair lagi. Penyakit zuhair yang kita kata kencing manis sampai potong kaki, tak bahaya lagi, tuan. Kalau kena potong kaki pun tak masuk neraka. Selagi mana ada iman, selagi mana hatinya bersih, dan Allah sebut dalam Quran, al-mal wal ban yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada berguna mal atau harta benda kita, wala banun, dan anak pinak kita, illa man atagha biqalbin salim, mereka yang kembali kepada Allah dalam keadaan keadaan hatinya bersih daripada sifat-sifat ataupun syirik yang khafi, yang tersembunyi. Sebab tu Nabi amat takut, Nabi tak takut dengan kita dengan syirik-syirik yang besar ni, sebab kita tak buat. Syirik sembah patung ke, sembah selain daripada Allah tu kita tak buat. Tapi syirik khafi yang Nabi paling takut sekali, kerana dia menghapuskan amal ibadat kita, walaupun sebesar setinggi gunung sekalipun, sekiranya ada penyakit hati, maka dia akan menghapuskan pahala habis, memadam segala pahala. Bahaya penyakit ni, tuan. Kita duk rasa bila kita memandang remeh akan ilmu tasawuf ni, kita tak belajar. Orang kata ilmu tasawuf ni ilmu fardu ain, kita tak ambil peduli ilmu tasawuf ni. Bahkan ada yang kata ilmu tasawuf ni tak ada dalam Islam. Lagi baik, lagi dasar. Kalau kita balik kepada Allah dalam keadaan kita rasa amal kita banyak, tapi bila sampai di hadapan Allah, Allah kata kita muflis. Dari catatan amal, muflis, tuan. Tak ada satu ibadat pun. Ibadat banyak tapi tak ada pahala. Bila tak ada pahala, ditolak oleh Allah. Penerimaan Allah, bila Allah terima baru ada pahala. Selagi mana Allah tak terima, tak ada pahala. Baik, kita nak buang segala sifat-sifat yang keji dalam hati kita, seperti takabur, sifat besar diri, ataupun sifat riya, sifat nak menunjuk, dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji ataupun yang dipuji oleh syaraf, seperti sifat sabar, sabar, dan merendah diri, tawadhu, kerana beberapa perkara dan lain-lain juga, dan kerana beberapa perkara. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, artinya wallahu, Allah tu ya'lamu, maha mengetahui, ma fi qulubikum, apa-apa juga yang ada di dalam qulub kamu, di dalam qalbi kamu, di dalam jantung kamu yang batin. Allah maha mengetahui. Sama ada kamu zuhirkan, lebih-lebih lagi kita dengar, makhluk pun dengar. Tapi seandainya kita bercakap di dalam qalbu kita pun, Allah maha mendengar. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ia akan barang yang ada di dalam jantung kamu yang batin. Surah Al-Ahzab ayat 51. Maka tidak boleh bersembunyi daripada Allah yang zahir pada kita. Pada sisi makhluk ada zahir, ada batin. Sebab yang zahir tu boleh kita nampak, boleh kita tengok, boleh kita dengar, zahir. Yang batin sebab kita tak boleh dengar, kita tak boleh nampak, kita tak boleh lihat. Tetapi di sisi Allah semua zahir, tak ada batin. Pada Allah semua zahir lah. Pada kita batin, tapi di sisi Allah zahir. Walaupun kamu bercakap di dalam hati, di dalam jantung kamu, di dalam kalbu kamu, Allah maha mendengar. Besok akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Subhanahu wa taala pada jantung kita akan kejahatan. Jadi kita kena takut, tuan-tuan. Dan sebab Allah, disebabkan Allah tahu apa yang ada di dalam jantung kita. Apa yang kita niat di dalam jantung kita, di dalam kalbu kita ni, Allah maha mengetahui. Apa yang kita cakap di dalam jantung kita ni, yang baik, balasan dia baik. Kalau yang jahat tu Allah maha mengetahui. Jadi hendaklah kita takut, kerana Allah maha mengetahui apa juga yang kita sembunyikan di dalam jantung kita, di dalam kalbu kita.
Kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru, tidak menilai, tidak menilai, tidak memerhati ila suwarikum, akan rupa zahir kamu, wa basyarikum, dan juga tubuh badan. Allah tak tengok kepada rupa paras kamu, dan juga Allah tak tengok kepada bentuk tubuh badan kamu, sadar ke tak sadar, cantik ke tak cantik ke, ada penyakit tak ada penyakit, Allah tak perhati. Wa innama yanzuru ila qulubikum, akan tetapi tempat telik, tempat penilaian Allah ialah qulubikum, akan hati-hati kamu, tempat penilaian Allah. Walaupun zahir nampak cantik elok, tapi di batin penuh bersarat dengan penyakit hati, penuh dendam, penuh dengki hati dan sebagainya, maka tak ada nilai yang zahir. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilai ia kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu, dan hanya seorang yang menilai ia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada segala jantung kamu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Maka jantung itu tempat telik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat penilaian, tempat nilai Allah di situ. Segala amal ibadah kita yang Allah perintah tu, yang kita buat secara zahir, pergerakan, Allah perintah tu belum cukup lagi nak Allah untuk Allah bagi pahala. Tapi Allah nak tengok dulu di hati kita, semua ada hati kita ni buat betul-betul kerana Allah. Sebab tu di niat kita usolli fardhu maghribi, kita solat fardhu maghrib sahaja, dengan sengaja, maksudnya dengan kerana Allah, semata-mata kerana Allah aku berniat untuk solat fardhu maghrib. Bukan dengan kerana tabiat kita, bukan kerana kita disuruh ke, dipaksa ke. Kita suruh, memang Allah perintah kita buat, tapi perintah kita tu betul-betul ikhlas kerana Allah, ataupun kerana terpaksa ke, ataupun kerana yang lain. Maka tidak patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat telik manusia. Kita dah sibuk duk hias muka kita yang zahir ni, sampai langgar perintah Allah, sebabkan kita ni terlalu perhati sangat zahir. Sebab tu Allah perintah suruh pakai tudung tutup aurat, kita tak mau, sebab kita nak jaga yang zahir ni, nak buat cantik. Sedangkan di situ bukan tempat nilaian Allah. Allah menilai dalam hati kita. Walaupun ada juga yang kata nampak macam betul, dengar macam betul, tapi tak betul. Contoh dia kata, walaupun aku tak pakai tudung sekalipun, tapi hati aku baik. Contoh, Bila bercakap macam tu, nampak dengar tu macam betul, tapi tak betul. Sedangkan perintah menutup aurat ni sabit daripada Quran, dalam Quran, apa perintah dalam Quran, sabit, wajib. Bukan masalah hati kita baik bukan kita yang menilai. Hati kita baik, tanda hati kita baik tu zahir perbuatan kita. Kalau hati kita tu baik, ataupun jantung kita tu bersih daripada sifat-sifat keji, maka dia akan taat. Jantung ataupun kalbu yang taat kepada perintah Allah ni, zahir dia akan nampak. Kalau bercakap dalam keadaan nada engkar perintah Allah, aku tak pakai tudung pun tak apa, yang penting jantung aku baik, yang penting hati aku baik, itu jantung tak baik, penuh syarat penyakit. Selagi mana dia duduk dalam engkar perintah Allah, selagi itu hati dia ataupun jantung dia tak baik. Ataupun kita kata selagi mana dia engkar perintah Allah, tak kira lelaki ataupun perempuan, selagi mana dia duduk dalam engkar ataupun langgar perintah Allah, selagi itu dia bukan orang baik. Walaupun pada zahir pandangan ataupun orang-orang ramai kata dia ni baik, walaupun dia tak tutup aurat, walaupun dia jenis tak semayang, dia ni baik, itu baik pada pandangan kita di sisi Allah, itu tak baik lagi. Walaupun orang tu zahirnya kita kata tak baik, kurang akhlaknya, kurang contoh, tapi dia tak perintah Allah, dia tutup aurat, dia jaga semayang orang ni dah dinilai baik di sisi Allah, walaupun dia masih belum baik lagi di segi zahir dan segi akhlak. Tapi selagi mana dia duduk atas taat perintah Allah, selagi itu ada peluang untuk Allah ubah dia. Pertama sekali yang perlu kita buat, taat perintah Allah dan perintah Rasul dulu. Apa yang Allah perintah dalam Quran, apa yang Allah Nabi perintah dalam hadis, maka wajib untuk kita taat.
Selagi mana sifat-sifat kita tak baik tu, selagi itu kita kena wajib juga untuk kita bersihkan. Tapi yang pertama wajib tu taat dulu perintah Allah, taat perintah Rasul, baru kita dinilai baik di sisi syarak. Jadi maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat telik manusia. Tak sepatutnya kita duk berlebih-lebih pada zahir sampai langgar perintah Allah, sedangkan kita abaikan anggota yang patut terlebih kita perhatikan, iaitu jantung kita, untuk kita bersih. Dan kita biarkan jantung kita kotor, berlemuran dengan segala sifat kecelaan. Kita biar jantung kita biar qalbi kita penuh penyakit, penuh karat, sedangkan yang ia adalah tempat telik bagi Tuhan kita, sedangkan itu tempat perhati kita. Kita lebih raikan makhluk, sebab makhluk nampak ni zahir, sanggup kita berhabis-habisan sampai langgar perintah Allah, berhabis beribu-ribu dan macam-macam benda yang kita buat untuk mencantikkan zahir, sedangkan kita tak sanggup berkorban mujahadah, bersungguh-sungguh untuk nak bersihkan tempat pandangan Allah. Sedangkan pandangan Allah zahir tu, kalau kita engkar perintah Allah, pandangan Allah pandang juga, tapi Allah pandang dalam keadaan murka, dalam keadaan benci kepada kita. Tapi kalau kita memerhatikan yang batin, tempat telik Allah tu, kita bersungguh-sungguh mujahadah, sungguh-sungguh kita nak bersihkan hati ini, sebab kita tahu itu tempat pandangan Allah, tempat nilaian Allah, maka Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Bahkan sayugia ataupun sepatutnya bagi yang berakal membersihkan jantungnya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Seandainya kata dia betul-betul berakal, orang yang dikatakan orang yang siuman, betul-betul siuman atau betul-betul waras, pasti dia akan perhatikan bersungguh-sungguh ataupun dia jaga sungguh-sungguh jantung dia tu, untuk bersihkan jantung dia tu daripada penyakit-penyakit batin, daripada dia sibuk nak bersihkan yang zahir, tempat pandangan manusia. Sedangkan itu bukan tempat nilaian Allah. Allah tak pandang tubuh, rupa kita handsome ke tak handsome ke, muda ke tua, ataupun badan kita sadar ke tak sadar ke, ada penyakit tak ada penyakit ke, licin ke, putih melepak ke, Allah tak pandang. Walaupun dia hitam belegam sekalipun, tetapi dia orang yang hatinya bersih, orang yang taat pada perintah Allah, yang beriman, mukmin, itu lebih Allah cantik, ataupun pandangan Allah tu lebih cantik kepada dia. Allah suka kepada orang ni, Allah pandang dengan pandangan rahmat dan pandangan kasih sayang, berbanding dengan orang yang handsome, rupa parahnya, badannya sadar, kulitnya putih melepak, luarannya eloklah di segi pandangan manusia, sedangkan hatinya penuh dengan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit sifat-sifat keji, berkarat dengan dosa, dengan penyakit-penyakit dalam hati itu, maka Allah benci melihat walaupun zahir sikit, elok sekalipun. Bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Jantung tu ataupun kalbu tu adalah anggota yang paling utama, dikatakan raja bagi segala anggota yang lain. Dan zahir pun, jantung yang berdegup yang kita nampak tu, zahir yang berdegup kalau kita pegang di bawah susu kita yang kiri, berdegup jantung tu, itu pun adalah anggota yang paling utama. Dia kata situ ada masalah, jantung berlubang ataupun apa-apa juga penyakit yang ada pada jantung tu, maka anggota-anggota lain pun turut jadi masalah. Dan begitu juga yang batin pun, seandainya batin itu karat dengan penyakit batin, maka dia akan mengakibatkan ibadah-ibadah kita pun terjejas, dan pandangan Allah pada kita pun terjejas. Allah tak pandang kita dengan pandangan yang rahmat ataupun kasih sayang, Allah pandang dengan murka. Jadi jantung itu raja ataupun anggota yang utama bagi segala anggota, dan segala anggota itu pula mengikut dia akan perintah raja. Dan apabila baik jantung itu ataupun elok sihat jantung itu, nescaya baik ataupun sihat segala anggota yang lain. Dan apabila jahat ataupun rosak, ia nescaya jahat ataupun rosak segala anggota yang lain yang zahir. Sabda Nabi SAW, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya pada tubuh badan kita, dalam tubuh badan kita ni mudghatan, ada seketul daging, iza saluhat saluhal jasadu kulluhu, apabila elok ataupun sihat seketul daging ni, maka sihatlah seluruh anggota tubuh badan. Sama
sama ada zahir pun batin. Sama. Wa iza fasadat, apabila rosak dia ataupun berpenyakit dia, fasadat jasadal kullu. Fasadal jasadu kulluhu, maka rosaklah, berpenyakitlah anggota-anggota yang lain. Ala ketahuilah wahai qalb, iaitulah jantung. Zahir pun penting. Anggota utama dikata raja bagi segala anggota dalam badan kita, anggota utama, enjin paling utama sekali, jantung yang zahir yang berdeguk tu. Batin pun adalah anggota yang utama juga. Tempat ia, sebab di situlah akal kita, ilmu pun ada di situ, di dalam akal. Semua benda yang berkaitan dengan batin semuanya ada di kalbu yang batin. Semua ada akal ke ataupun roh, nafsu kan, ada di situ. Artinya bahawasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging ataupun seketul daging. Apabila baik ia, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Dan apabila binasa ia, binasa, nescaya binasa oleh tubuh itu semua. Hadis riwayat oleh Aisyah Khan. Disebut Aisyah Khan yang maksud dua imam, dua syekh, itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya hadis sahih lah. Hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jaga-jaga, waspada. Dan iaitu jantung. Dan apabila adalah baik jantung itu, sebab bagi baik segala anggota. Kalau jantung kita tu sihat kan, secara sihatlah tubuh badan, anggota-anggota lain pun sihat, tak ada penyakit. Sebab tu kita penting ataupun menjadi kewajipan bagi kita jaga jantung yang zahir. Buatlah macam-macam ikhtiar untuk kita sihat dengan jantung. Kalau sihat jantung kita, dengan bersenam dan lain-lain lah. Tuan-tuan lebih pandai daripada saya ni. Macam-macam ikut pakar-pakar, tuan-tuan ikutlah. Yang mana baik tuan-tuan buat untuk jaga jantung kita. Bila sihat jantung yang zahir ni, maka sihatlah tubuh badan. Kalau lemah jantung kita ni ataupun berpenyakit, tersumbat dan sebagainya, menyebabkan anggota-anggota lain pun akan jadi mudarat. Jadi nak buat ibadat tu payah. Kalau kita sakit terlantar tu, tak boleh buat ibadat. Jadi kita dalam keadaan sakit terlantar, tak boleh buat ibadat tu, rugi tuan. Kita bernyawa, tapi kita tak boleh buat ibadat, rugi, satu kerugian yang besar. Kita nak minta kepada Allah kan? Sebab tu wajib kita ikhtiar sama ada zahir kan? Zahir pun Allah perintahkan untuk kita jaga sungguh-sungguh jantung tu. Jangan bagi ada penyakit supaya kita boleh buat ibadat. Kalau kita hidup kita 60-70 tahun tu, kita nak 60-70 tahun tu kualiti umur kita, kita boleh buat ibadat sampai akhir hayat kita. Tak ada waktu ataupun tak ada umur yang Allah jadikan kita sakit terlantar sampai tak boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Itu rugi tu. Jadi selagi mana kita hidup ni, selagi ada nyawa, kita minta kepada Allah. Di samping kita ikhtiar, dengan ikhtiar ni, usaha dan ikhtiar ni, kita minta kepada Allah supaya Allah sihatkan jantung kita yang zahir tu, supaya kita boleh buat amal ibadat sehingga akhir hayat, sehingga Allah hentikan jantung. Minta kepada Allah. Jadi jaga-jaga ataupun waspada, dan iaitu jantung. Dan apabila adalah baik jantung itu, sebab bagi baik segala anggota, maka sepatutnya ataupun saya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaiki ikhtiar untuk bagi sihat dan memelihara, jaga dia daripada segala kebinasaan, jaga daripada segala penyakit. Mana azan?